Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada kali ini insya-Allah kita dapat bertemu kembali di dalam sesi tazkirah kita. Dan insya-Allah untuk kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan amalan yang memberatkan neraca timbangan al-mizan pada hari kiamat kelak. Seperti mana kita sebagai seorang mukmin, kita beriman bahawasanya pada hari akhirat kelak nanti seluruh amalan kita, sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang buruk, ia akan ditimbang di atas neraca timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menyatakan, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Yang memberi maksud faman thaqulat mawazinuhu, sesiapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, adapun mereka yang ringan timbangan amalannya, faulaika alladhina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang telah rugikan dirinya dengan kejahatan dan kezaliman yang telah ia lakukan pada dirinya itu. Jadi oleh kerana itu, amalan kita akan ditimbang di atas neraca timbangan amalan yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Justru kita mesti ada persediaan, kita mesti ada bekalan bagaimana perancangan kita untuk kita membawa amalan yang akan dapat memberatkan neraca timbangan di hari akhirat kelak nanti. Di sana Nabi SAW telah memberikan kepada kita beberapa bentuk garis panduan dan juga saranan berkenaan dengan amalan-amalan yang dapat memberatkan neraca timbangan al-mizan pada hari kiamat kelak nanti. Jadi di atas kesempatan ini saya ingin berkongsi apakah amalan-amalan yang dapat memberatkan neraca timbangan mizan kita pada hari kiamat kelak. Amalan yang memberatkan timbangan mizan kita ini adalah seperti perumpamaan, adalah amalan yang dapat menyempurnakan, menokok tambahkan amalan yang terkurang daripada amalan yang kita kerjakan. Seolah-olahnya macam wang simpanan kita ataupun wang tabung kecemasan kita. Apabila tabung simpanan kita telah kehabisan, maka kita perlukan tabung kecemasan, kita perlukan tabung simpanan, wang simpanan kita di hari tua itu, supaya dia dapat membantu kelangsungan kehidupan kita jika ia di dunia ini. Begitu juga kita perlukan amalan simpanan dan amalan kecemasan yang akan dapat memberatkan timbangan mizan kita pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Jadi di antara amalan pertama yang disarankan oleh baginda Nabi SAW, pertamanya banyakkan mengucap ucapan zikir la ilaha illallah. Yang pertama sekali, banyakkan ucapan zikir la ilaha illallah, kerana ini kalimah yang amat mudah, yang amat ringan untuk kita tuturkan, untuk kita lafazkan, tetapi di atas neraca timbangan Allah, dia merupakan amalan yang sangat luar biasa. Dalam sepotong hadis yang begitu panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, yang mana Nabi SAW ada bersabda,
Allah Ta'ala akan mengambil seorang lelaki di kalangan umatku dan dihadapkan ia di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar. Kemudian Allah bentangkan di hadapannya ada 99 lembaran buku suratan amalnya. Satu buku suratan amalnya itu seperti sejauh mata memandang. Kemudian Allah akan mengoreksinya, menghisapnya, menghitungnya setiap helaian demi helaian, sehingga Allah bertanya kepadanya, adakah ada di kalangan malaikatku yang telah pun menzalimi kamu dengan menulis pada suratan amalan ini amalan pekerjaan yang tidak kamu kerjakan? Maka jawab hamba Allah, tidak ya Allah, semua apa yang ditulis oleh malaikat ini benar seperti mana amalan yang telah aku kerjakan. Maka setelah ditimbang, ternyata amalannya itu tetap tidak mencukupi untuk memberatkan neraca timbangan amalan kebaikannya. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para malaikat, hadirkanlah akan satu bitaqah, satu kad, macam kertas kecil umpama kad, yang tertulis padanya kalimah la ilaha illallah, yang merupakan kalimah tauhid, yang merupakan kalimah iman, yang merupakan kalimah yang selalu dilazimi oleh hamba Allah ini sewaktu dia hidup dekat dunia dahulu. Dia selalu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan dia ucap zikir ni masa berlaku kematian orang sahaja, bukan di majlis tahlil sahaja, tetapi zikir ini menjadi zikir tatapan harian dia. Ya, makanya diambilnya satu kad yang tertulis kalimat Allah, diletakkan di atas timbangan kebaikannya, maka dengan serta-merta telah memberatkan timbangan amalan kebaikannya itu dengan kalimah tersebut. Betapa ajaibnya, betapa agungnya kalimah ini. Ini kalimah yang paling bernilai, lebih daripada bernilainya kekayaan hidup kita, lebih bernilai daripada dunia dan isinya, lebih bernilai daripada apa yang kita miliki, hatta apa yang kita ada di dunia ini tidak akan dapat memberatkan timbangan amalan kita jika nak dibandingkan di atas kalimah la ilaha illallah. Sebab tu cuba bayangkan, cuba kita muhasabah, setiap hari kita berzikir berapa kali la ilaha illallah? Satu. Nombor dua, cuba kita muhasabah dan kita bayangkan, kalau ada di kalangan orang-orang bukan Islam yang telah kita berjaya Islamkan dia untuk mereka mengucap kalimah la ilaha illallah, bayangkan betapa banyak pahala yang akan memberatkan neraca timbangan al-mizan kita, kerana kita telah membantu orang lain mengucap kalimah ini. Bukan sekadar kita mengucapkan, kita tolong orang mengucap kalimah ini. Yang ketiganya, bagaimana kalau keadaan orang yang sedang berada dalam keadaan nazak, sakarat, kita mengajarkan mereka mengucap kalimah la ilaha illallah, menyebabkan mereka dapat mengucap kalimah itu dengan izin Allah Ta'ala. Maka betapa banyaknya pahala yang telah pun kita perolehi. Amalan yang kedua yang dapat memeratkan neraca timbangan mizan kita, yang mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan kalimah ini, iaitu kalimah zikir, tasbih dan tahmid. Tasbih dan tahmid, iaitu Nabi ajar kita supaya bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. 4 kalimah ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimah ini dipanggil kalimah baqiyat. Baqiyat, iaitu zikir yang kekal. Zikir yang kekal. Sebab tu Nabi ajar kita supaya jangan meninggalkan 4 kalimah ini, iaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimah ini kita lazimi, kerana dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan arba'u kalimatin, ada 4 kalimah ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Kerana 4 kalimah ini semua makhluk ciptaan Allah akan mengucapkannya dan membesarkan Allah dengan 4 kalimah ini, ya, iaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. So jangan kita miss baca 4 zikir ini, kerana zikir ini adalah zikir
yang dilazimi, yang dibacakan oleh seluruh para malaikat dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita biasakan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca 4 ini ya. Ataupun zikir yang seterusnya yang Nabi ajarkan kepada kita juga, iaitu baca zikir yang terkandung di dalam ma'thurat yang Nabi ajarkan kepada isterinya Ummu Habibah, yang mana baginda menyatakan kalimat zikir ini adalah lebih berat seperti arash Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan maha agung. Nabi ajarkan isterinya membaca 4 kalimah ini sebanyak 3 kali je sehari. Kita baca 4 kalimah ini, kita repeat 3 kali untuk setiap kalimah, jadi 4 kali 3 lah ya. 4 kali 3 lebih kurang kita ada 12 kali je kita baca bagi setiap kalimah ini. Maka Nabi kata dia akan berat, lebih daripada berat arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 kalimah ini? Iaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi adada khalqih, subhanallahi wa ridha nafsi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi midada kalimatih. Pertama subhanallahi wa bihamdih, kemudian subhanallahi adada khalqih, subhanallahi wa ridha nafsi, subhanallahi wa zinata arshi, subhanallahi wa midada kalimati. 5, minta maaf saya tersilap ya. 5. Maha suci Allah dengan kepujiannya. Subhanallahi adada khalqih, segala maha suci Allah sejumlah makhluk ciptaannya. Subhanallahi wa ridha nafsi, maha suci Allah yang mana redalah bagi setiap jiwa ia sebagai Tuhan. Subhanallahi zinata arshi, maha suci Allah akan beratnya arasnya, mulianya arasnya. Yang kelima, subhanallahi wa midada kalimatih, maha suci Allah dengan sejumlah akan kalimat-kalimat kesucian baginya. Jadi baca zikir ni. Yang seterusnya, amalan yang ketiga yang saya nak kongsikan di sini, jangan meninggalkan zikir selepas salat fardu. Jangan tinggalkan zikir sesudah salat fardu. Baik zikir apa yang kita kena baca selepas salat fardu ini yang dapat memberatkan neraca timbangan amalan kita di hari kiamat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Baginda menyatakan khaslatani la yuhafidhu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah. Ada 2 amalan yang jika seseorang muslim itu memeliharanya, melainkan seseorang muslim itu akan dimasukkan ke dalam syurga. 2 amalan, jika seseorang muslim itu mengerjakannya, akan memasukkan ia ke dalam syurga. Dan Nabi kata amalan ini ringan, tetapi yang buatnya sedikit. Amalan ini senang kata Nabi, tapi orang yang mengamalkan amalan ini sangat sedikit. Apa dia Nabi suruh? Iaitu selepas kita salat fardu, kita bertasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 juga. Allahu Akbar 10 juga. Maka kalau kita tengok 10, 10, 10, dah jadi berapa? Dah jadi 30. Dah jadi 30. Dan 30 itu ya digandakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi 150 gandaan. Dia boleh jadi sampai ribuan gandaan di sisi Allah dan di atas timbangan Al-Mizan. Maka jika nak lebih afdal, kata Nabi, bacalah ia selepas salat fardu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian sebelum tidur kata Nabi, wa idza akhadha madja'ah, bila dia nak pergi tidur, sebelum dia lelapkan mata, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali atau 34 kali. Jadi ingat, ada 2 ya.
amalan yang dapat memberatkan neraca timbangan Al-Mizan. Yang pertama, baca selepas salat fardu tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Sebelum tidur, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Jadi jangan tinggalkan zikir ini setiap kali sesudah salat fardu dan setiap kali sebelum kita tidur, kita berzikir dahulu. Ya? Kerana Nabi kata dia adalah amalan yang dapat memberatkan neraca timbangan Al-Mizan kita di sisi Allah Ta'ala di hari akhirat kelak nanti. Kemudian apakah lagi amalan yang dapat memberatkan neraca timbangan Al-Mizan? Yang terakhirnya adalah akhlak yang terpuji. Antara yang dapat memberatkan neraca timbangan Al-Mizan kita, bila kita berjaya bersihkan hati kita daripada sifat dendam, sifat benci, sifat hasad, sifat takabur, sifat sombong, sifat ujub, sifat riya dan segala sifat-sifat yang kotor yang lain. Dan apabila kita dapat menghiaskan peribadi kita dengan sifat dan akhlak yang terpuji, akhlak yang suka bertolong-tolongan, akhlak yang suka memudahkan urusan, akhlak yang bercakap santun, akhlak yang peramah, akhlak yang tidak cepat marah dan sebagainya, berkata-kata perkataan yang lemah lembut. Ini juga salah satu kepada nilai akhlak, yang mana akhlak merupakan antara amalan yang dapat memberatkan neraca timbangan kita di hari akhirat. Jangan kita rasa hanya dengan semayang, puasa, baca Quran, sedekah itu belum mencukupi. Tetapi antara yang memberatkan neraca timbangan salat, yang memberatkan neraca puasa kita, yang memberatkan neraca sedekah kita, yang memberatkan neraca segala ibadah-ibadah kita yang lain, bila kita iringkan dengan ibadah itu adalah dengan nilai akhlak. Bila kita semayang dengan akhlak. Bila kita sedekah dengan akhlak. Bila kita berpuasa dengan berakhlak. Bila kita bekerja dengan berakhlak. Bila kita berbuat baik dengan manusia, berbuat baik dengan berakhlak. Ini kerana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, baginda menyatakan daripada Abi Darda radhiyallahu an, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada perkara yang lebih memberatkan neraca timbangan Al-Mizan seseorang itu pada hari kiamat melebihi daripada akhlak yang terpuji. Dalam hadis yang lain daripada Ummu Darda, baginda menyatakan, yaqulu ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq wa inna sahibi husnil khulqi la yablughu darajata sahibi saum was salah. Kata Nabi SAW, tahukah kamu apakah antara amalan yang dapat memberatkan neraca timbangan mizan kamu? Itu adalah akhlak yang baik. Tahukah kamu, kata Nabi, sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang baik itu, bila dia balik di hari akhirat, Allah Ta'ala meletakkan darjatnya jauh lebih tinggi daripada darjat orang yang berpuasa sunat dan orang yang suka mengerjakan salat sunat. Maknanya, kalau kita sekadar rajin mengerjakan ibadat-ibadat sunat, tapi akhlak kita tak perbaiki, akhlak kita tidak perelokkan, maknanya itu ada kelompongan di dalam hasil ibadat kita, kerana ibadat tak dapat mencernakan dan membentukkan akhlak kita. Tetapi kalau seseorang itu dia jaga amalan fardu dan akhlaknya baik, dia lebih bagus daripada orang yang jaga solat fardu dan buat amalan sunat tapi akhlak tak baik. Tapi yang paling baik, orang yang jaga amalan fardu, buat amalan sunat, ibadat sunat dan memiliki akhlak yang terpuji. Ini adalah manusia yang terbaik dan yang paling akan berat amalan kebaikannya di atas timbangan kebaikannya itu di hari akhirat kelak nanti,
insya-Allah. Ini di antara beberapa perkara secara mudahnya yang dapat memberatkan neraca timbangan kita pada hari kiamat, insya-Allah. Semoga ia memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.